Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faiz Asraf bin Saparudin dari Jawatan Kuasa Inovasi dalam Pembelajaran FTK UTHM. Dalam video kali ini saya nak buat sikit perkongsian lah dalam sesi Jom Sharing yang bertajuk dah status blended ke belum tu. Itu Jadi dalam video ni sebenarnya adalah sikit orang kata perkongsian dan juga reminder lah kepada sahabat-sahabat dan juga pada diri saya sendiri juga untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran kita dah berada dalam status blended. Jadi apa maksud status blended tu ya? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum, di dalam SKTU UTHM untuk tahun ini kita kena dapatkan at least 70% dari semua kursus-kursus yang diajar adalah berstatus blended learning, right? Jadi blended learning ni sebenarnya benda yang kita dah buat pun setiap semester. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang dari segi untuk merekodkan dia. Jadi macam mana nak rekodkan dia tu sebenarnya mudah je. Kita just pastikan information ataupun content pengajaran dan pembelajaran kita di-update di platform Otter, right? Jadi macam case macam saya lebih selesa menggunakan Google Classroom untuk jalankan saya punya pembelajaran secara online kan, especially kan. Jadi macam mana dalam video ni mungkin saya akan kongsikan macam mana cara saya untuk kita run kelas guna Google Classroom, tapi pada masa yang sama kita cuba dapatkan juga status blended learning tu. Jadi konsep yang samalah, mungkin ada yang sahabat-sahabat bangsa FTK ni gunakan kaedah-kaedah yang pelbagai kan untuk buat classroom. Tak kisahlah online ataupun offline, face to face. Kita boleh pastikan aktiviti pembelajaran kita tu direkodkan di Otter. Jadi tak kisahlah Otter tu walaupun kita tak gunakan sangat, tapi kita pastikan aktiviti tu kita rekodkan. Alright. So jom kita tengok apa yang diperlukan untuk mendapatkan status blended tu ya. Alright. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat Otter kita ni kan, macam biasa, mungkin ada yang staff baru, mungkin ada staff lama, just orang kata refresh semula. Kalau tuan-tuan tengok saya punya Otter sendiri pun masih belum status not blended, okay? So jelas kat situ di status not blended. Jadi baguslah kita punya Otter admin ni dia memang suka remind kita untuk fulfillkan blended tu. Jadi apa yang perlu kita fulfillkan, tengok kat sebelah ni. Ini ada information untuk kita penuhkan. Yang pangkah ni maksudnya belum fulfill lagi Cuba kalau kita hover, mouse kita hover kat sini, kita diamkan sekejap. Jadi kita boleh nampak apa yang kita, berapa banyak yang kita boleh, apa dan berapa banyak yang kita perlu penuhkan Jadi yang first ni, yang pertama ni ialah RPP, rancangan pengajaran dan pembelajaran. Ini biasanya memang kita dah siapkan sebelum kita start kursus kan. Macam saya tak upload di Otter sebab saya suka kumpulkan pelajar-pelajar saya right away di Google Classroom dulu. Biasa kita start dengan WhatsApp kan, ada WhatsApp group, and saya right away bagi link untuk Google Classroom. Saya dah set up kan semua, dan saya bagi ke RPP di situ. Jadi dalam Otter ni belum ada lagi. Jadi kejap lagi kita akan cuba buat ada tak efek kepada kita punya status ni, okay? So seterusnya ada yang pertama RPP 1, learning material. Okay, yang ni diperlukan 7. Ini ada taktik dia macam mana nak buat, nanti kita cuba share sikit. 7 banyak-banyak kan, tapi sebenarnya tak juga, right? 7 learning material. Learning material ni boleh jadi macam slide, boleh jadi juga macam video kan, macam tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang buat video sebelum ni. Itu learning material juga tu. Jadi boleh kita jadikan contohnya chapter 1 ada 3 video. Asingkanlah setiap video tu untuk setiap posting learning material. Nanti dia penuh lah. Right? Tu taktik dia lah. Kalau memang ada macam contoh PowerPoint slide, itu lagi senang lah. Setiap semester kita guna slide yang sama kan. Dan kita mungkin ada update sikit, tapi mudah lah, jadi benda dah ada. Yang seterusnya ialah aktiviti.
Aktiviti ni lagi senang tuan-tuan Okey, kalau untuk aktiviti ni dia perlukan 3. Macam banyak 3 kan. Tapi kalau bayangkan tuan-tuan buat kelas online 3 minggu dan setiap kelas online tu kita tak full lecture kan. Jadi dalam setiap kelas online tu kita mungkin kita buat video explanation sikit, lecture sikit about 30 minutes macam tu kan. The rest ada aktiviti flip classroom ataupun aktiviti self learning kan. Dari situ pun kita boleh post, kita dah post dekat Google Classroom, kita just copy benda yang sama di author saja untuk pelaporan. Jadi kat dalam author tu bolehlah kita bagi instruction yang sama dan kita boleh minta student untuk hantar ataupun tak pun tak apa. Bagi saya aktiviti tu ada dan student hantar kat mana dia punya result tu kita just bagi tahu dekat dalam aktiviti tu. Contoh kalau dia hantar ke Google Classroom dalam explanation activity tu, okey, untuk aktiviti kali ni dia punya hasilnya hantar di Google Classroom. Lepas tu postkan link kat situ. Jadi samalah. Jadi tak payah buat dua benda kan. Benda sekali kita buat kat Google Classroom. Tapi kita just laporkan semula di author. Alright? Okay, itu untuk yang 1, 2, 3. Yang akhir sekali ialah assessment. Of course, apa beza aktiviti dengan assessment? Aktiviti ni biasanya kita buat tak ada pemakahan kita tak ada berikan apa-apa pemakahan. Tak ada apa-apa permakahan. Yang assessment ni kita ada buat course mark kan. Contohnya macam assignment, macam group assignment, individual assignment, test kan. Yang ni diminta 2 saja. Jadi kalau memang dalam kursus sahabat-sahabat semua dah ada test, senanglah. Test dah 1 assessment. Jadi lagi satu mungkin buat individual assignment ke. Pun dah complete dah kita punya status blended. Jadi kalau dah full finish, should be dia akan convert benda ni kepada hijau. Okay. Right. So contoh yang saya nak cuba buat hari ni ialah hari ni saya dah set upkan satu kelas ni IoT, Internet of Things. Kalau tuan-tuan tengok ni, saya punya ni masih kosong, empty. So jangan rasa macam discourage lah kalau tak start menggunakan author ni lagi. Saya sendiri pun belum start. Kadang-kadang setengah sem baru saya fulfill benda ni Alright, tapi bagi tuan-tuan semua yang memang gunakan author from start to finish, itu memang yang terbaik Saya memang salute kat tuan-tuan dan puan-puan semua Tahniah. Okay, so ini untuk yang kes macam perangai macam saya Okay, so contohnya kelas Internet of Things ni, saya memang dah set up complete dah sebenarnya. Daripada week 1 sampai week 14 ni, aktiviti-aktiviti tu saya dah susun. Jadi benda tu senang untuk saya manage di Google Classroom. And then kelebihan Google Classroom ni, kita juga boleh itulah kita boleh plan apa yang kita nak hantar dan kita boleh setkan tarikh dia untuk auto upload. Dekat author pun ada juga saya tahu, tapi bagi saya lebih mudah untuk gunakan ni sebab kebanyakan tools yang saya banyak guna macam Google Docs, guna Google Sheets, Google Slides kan. Google punya applications ni dia orang kata embed nicely lah dengan Google Classroom ni. Jadi tak perlu pun kita tinggalkan kan. Walaupun kita punya blended ni dikira dekat author saja, jadi takkanlah kita nak tinggalkan all the nice tools yang ada and provided kan. By the way, saya juga gunakan Utation punya account, jadinya why not kan. Right, so contoh first kita nak try untuk masukkan kita punya first requirement untuk blended learning ni, RPP. Okay, RPP saya dah post dekat Google Classroom ni. Jadi saya tengah download semula kan. Tak payah fikir kat mana kita simpan sebab kita dah tahu memang kita simpan dekat sini. So kita tinggal downloadkan dia. Kita open with dulu. Alright. Okay, sorry, kat sini open new window. Okay, kat sini ada download. Alright, kita tekan download. Okay, kita dah simpan dekat dalam kita punya PC.
Okey, kebiasaannya saya buat kelas ni memang saya tak dependent kepada jenis laptop ataupun PC yang saya guna lah. Sebanyakannya saya simpan kat Google Drive dan maklumat semua berada di dalam cloud. Okey, so kita dah ada RPP ni. Jadi kita buka kita punya author. Di bahagian course info. Course info ni kita klik kat bahagian kelas kita. Kita klik new course info. Jadi dia ada tambah sinilah dia ada new course info. Okey, biasanya saya punya yang mudah nak nampak kemas sikit kan. RPP ni kita dah buka. Kita ambil sikit sinopsis kat sini. Right, kita copy. And then kita masukkan dekat course info ni, paste. Tapi yang penting make sure kita upload kita punya RPP tadi. RPP kita. And then kita tekan update. Alright, dia kata record save and kita punya information ada. And make sure kita klik dekat bahagian atas kanan ni. Kalau ni dia hidden tau. Bila kita post tu dia hidden dulu. Saya rasa tujuan dia adalah untuk kita prepare all the materials. Bila the time is right, baru kita release kat student kan. So sebab tu ada features ni. So saya nak right away share. So just enable kan dia. Dan sepatutnya di bahagian atas ni dia akan update lah Alright, so saya try refresh balik. Bahagian atas ni kalau perasan walaupun masih merah, tapi kalau perasan tengok tick ni dah jadi daripada pangkah dia jadi tick. So saya punya RPP dah settle. Jadi baru semangat sikit kalau untuk kita buat yang seterusnya. So yang seterusnya samalah dia punya kaedah dia. Kalau untuk learning material ni kat bahagian tab yang ni tab yang ni learning material. Tuan-tuan tambahlah add topic add topic. Lepas tu add topic yang pertama. Contohnya chapter 1. Kita ada chapter 1 and then kita save. And then bila kita dah klik tu, macam pelik kan dia keluar ni lagi. Sebenarnya chapter 1 tu dah keluar kat sini. Dia keluar folder sebenarnya So tekan folder tu. Dari folder tu lah yang kita boleh tambahkan nota ataupun material kan, whatever content yang kita nak masukkan Kalau macam ni ada macam kelas material kan, study material macam ni. Saya banyak guna link kan. Saya nak try guna masukkan link je. Tak yang masukkan file Contoh saya masukkan chapter 1 punya link saja. Copy. And then kita paste dekat bahagian ni. Kita tekan add note. Okay, so kita paste kat sini. Chapter 1 notes. Right. So kita tekan save. Tak payah tak ada upload apa-apa kan. So kita save. Tapi kalau tuan-tuan ada PowerPoint slide, kita boleh upload lah information dia. Alright, so dia punya information dia just link Tapi kalau macam ni link dia tak cantik kan, dia tak boleh klik kan. Saya cuba jadikan dia hyperlink. Boleh tak? Ada tak? Okey, kat sini link. Dia ada link tu, kita paste benda yang sama. Alright. Jadi tak? So student boleh klik the link. Tu untuk mudahkan student kita lah Alright. Okay, so nanti dia cantik sikit. Jadi student buka kat author dia boleh klik. Tapi bagi saya ini just untuk penuhkan kita punya requirement kan. Sebab student saya pun memang saya galakkan dia orang tengok kat Google Classroom je. Sebab Google Classroom ni satu shock dia ialah dekat Google, dekat dalam Android apps dia sangat smooth. Jadi cepat tau kita nak marking ke, kita nak check student punya dah hantar siapa belum hantar. Bagi saya tu one of the perks lah using the Google Classroom. Okay, just update. So I think this one dia dah settlekan kita punya the first course learning material kita Okay, so saya cuba refresh lah Saya cuba refresh. Kadang-kadang dia kena refresh. Alright, so cantik Jadi kalau ada information ni, dia kata course info dah ada 2, learning material dah ada 1. So minimum dia nak minta 7 kan. So nanti tambah lagi. Alright. Macam ni chapter 1 saya dah ada 1, ada information sikit. Nanti tambah lah lagi.
pecah ikut chapter ke kan, kalau ataupun dalam chapter tu ada a few material, then boleh tambah lah alright. Jadi saya nasihatkan untuk tuan-tuan bermula lah untuk mengisi orang kata Google, orang kata Otter punya classroom, dan juga untuk check lah kita punya status blended ni masih dalam keadaan not blended ke ataupun dia dah blended. Right, sebenarnya dia mudah je. Kadang-kadang saya dah nak ujung sem tu baru nak buat, jadi bit rushing kan. Jadi saya just peringatan untuk diri saya sendiri juga, dan juga sahabat-sahabat yang sama kesnya macam saya, untuk kita buatlah status blended learning ni kan. Orang kata bukan dia bukan saja untuk saya, bukan dia buat blended learning ni bukannya saja-saja untuk macam cukup-cukupkan syarat je. Dia matlamat utama dia ialah untuk menggalakkan pensyarah-pensyarah ni menggunakan platform online, menggunakan kaedah-kaedah yang baru, kaedah-kaedah alternatif, kaedah-kaedah yang inovatif untuk kita menyampaikan kita punya pembelajaran. Jadi dia macam orang kata booster lah kan. Untuk menggalakkan, sebab blended ni dia sebenarnya bukan masa zaman pandemik ni je. Dia dah sebelum pandemik tu lagi kita sebenarnya dah cuba dah untuk okey, semua pensyarah ni cuba keluar daripada kepompong chalk and talk, kelas face to face ataupun lecture berjam-jam. Dia dah cuba dah, awal-awal lagi lah kita punya management ni dah nampak dan dia dah cuba buat benda tu. Tapi masa pandemik ni kita baru betul-betul nampak dia punya reason dia, kenapa perlunya kita ada kaedah-kaedah alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran. Alright, so untuk sampai sini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap bermanfaat, dan insyaAllah jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kalau ada tuan-tuan ada apa-apa idea ataupun ada apa pertanyaan ataupun ada benda-benda yang kurang jelas berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran dan juga teknik-teknik inovatif dalam PNP, boleh berhubung dengan saya dan tim saya. Kita cuba bantu dan kita cuba share mana yang best ada di luar sana. Alright, insyaAllah. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.